Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pada semua murid. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sains bagi uh, tahun 2021 ni. Baik, seperti mana biasa sebelum kita belajar lebih lanjut tentang sains, kita perlu kenal dulu apa dia sains. Okey, jadi dalam pengenalan kepada sains ini kita akan belajar dalam unit yang pertama iaitu kemahiran saintifik. Okey. Kemahiran saintifik ni akan diulang setiap tahun. Kalau tengok dalam buku teks, setiap tahun unit yang pertama adalah kemahiran saintifik kerana kemahiran ini sangat penting untuk kita mahir dalam sains. Kalau kita tak kuasai kemahiran ni, susah untuk kita faham, terutama bila kita menjalankan uji kaji, menjalankan aktiviti amali. Baik, jadi apa dia kemahiran saintifik? Kemahiran saintifik ni kita terbahagi kepada dua kemahiran, iaitu yang dipanggil kemahiran proses sains dan yang kedua ialah kemahiran manipulatif. Okey, untuk pelajaran hari ini kita akan fokus kepada kemahiran proses sains. Jadi di akhir pembelajaran ini, proses pengajaran dan pembelajaran hari ini, cikgu harap semua murid akan faham, boleh faham dan boleh menggunakan kemahiran proses sains dalam melakukan aktiviti-aktiviti amali sains. Baik. So, apa dia kemahiran manipulatif? Yang ni kita akan belajar kemudian. Hari ini kita fokus kepada kemahiran proses sains. Baik, kemahiran proses sains. Ada 12 kemahiran. Di bawah kemahiran proses sains ni ada 12 kemahiran. 12 perkara yang perlu kita kuasai. Tapi hari ini kita akan belajar 4 kemahiran dulu. 4 kemahiran proses sains yang sering digunakan. Yang lain tu kadang-kadang guna, kadang-kadang tak guna. Dalam kita jalankan uji kaji, kita buat aktiviti amali sains, kadang-kadang kita tak guna. Tapi yang 4 ni sering kali kita akan gunalah bila kita jalankan aktiviti amali. Apa dia kemahiran proses sains? Baik. Di sini ada 4. Kemahiran yang pertama ialah kemahiran memerhati. Memerhati, dari segi istilah dia, memerhati maksudnya tengoklah kan. Kita tengok. Tapi bukanlah tengok macam mana biasa kita tengok. Memerhati maksudnya menggunakan deria untuk mengumpul data. Maksudnya kita gunakan 5 deria yang ada pada kita, yang ada pada manusia untuk mengetahui sesuatu. Okey, 5 deria. Ingat lagi tak apa dia 5 deria manusia? Okey, yang pertama deria lihat. Deria lihat kita gunakan untuk melihat. Jadi kita menggunakan organnya adalah mata. Mata adalah deria lihat. So kita melihat, kita tengok untuk kita tahu, kita faham, kita mengumpul, mendapatkan data ataupun maklumat. Okey, deria yang kedua ialah deria dengar.
organ dia telinga. Okey, kita mendengar untuk mendapatkan maklumat. Untuk kita tahu sesuatu, kita dengar. Dengar bunyi burung, dengar bunyi kereta, lori. So, kita boleh membezakan bunyi-bunyi yang terhasil melalui deria dengar. Baik, kemudian deria yang ketiga ialah deria rasa. Okey, iaitu organnya lidah. Kita rasa sesuatu benda ataupun spesimen dalam aktiviti amali, kita panggil spesimen. Kita rasa, kita letak di atas lidah, so kita akan dapat rasa sama ada dia masin, manis, masam, pahit, payau. Itulah. Ada lagi tak? Itu yang sering kita rasa lah. Okay? Menggunakan lidah. So, kita dapat menentukan sesuatu benda itu, sesuatu objek itu ataupun makanan. Biasanya yang ini manis, yang ini masam melalui deria rasa. Okay? Deria yang keempat ialah deria hidu, deria bau, iaitu organ dia hidung. Okay, kita menggunakan hidung kita untuk menghidu spesimen. Okay, jadi kita boleh tahu ini makanan sesuatu benda itu berbau busuk ataupun bau wangi, bau harum, ada bau masam. Okay, nanti kita akan gunakan deria bau kita untuk mengenal pasti makanan yang basi contohnya, ataupun mengenal pasti bau-bau bunga, macam mana bau bunga ros, macam mana bau bunga cempaka. Okay, itu deria bau. Dan deria yang kelima ialah deria sentuh. Okay, kita menyentuh spesimen untuk mengetahui rasa spesimen tu. Rasa dia untuk kita kenal pasti ciri spesimen tersebut. Contohnya dia sama ada dia keras, lembut, dia licin, kasar, panas ataupun sejuk. Jadi bila kita sentuh, kita dapat rasa, oh benda ni panas ataupun sejuk, kan, keras. Okey, itu 5 deria yang kita gunakan untuk memerhati, membuat pemerhatian. Bila kita jalankan uji kaji ataupun kita buat aktiviti amali, kita akan menggunakan, tak semestinya kita gunakan 5 sekali. Okey, kadang-kadang kita guna 1, kadang-kadang 2, okey, kadang-kadang 3. Okey, ada amali yang kita boleh gunakan 5 deria sekali. Itu bergantung kepada aktiviti yang kita buat, yang kita jalankan. Baik, kemahiran yang kedua ialah kemahiran mengelas. Okey, kalau kita tengok kat sini, kemahiran mengelas. Mengelas maksudnya kita mengasingkan spesimen mengikut ciri tertentu. Spesimen ataupun bahan yang kita nak buat uji kaji itulah, ataupun kita nak buat amali. Okay. Kita asingkan mengikut ciri-ciri tertentu. Contohnya ciri warna. Okay, ada beberapa benda yang pelbagai warna dan kita asingkan dia, kita kumpulkan dia mengikut warna. Yang warna merah satu tempat, warna biru satu tempat, warna kuning satu tempat, contohlah, kan. Ataupun kita asingkan mengikut ciri bentuk.
Okey, ada yang berbentuk bulat kat sini, berbentuk segi empat kat sini dan sebagainya. Okey. Dan kadang-kadang kita boleh asingkan juga mengikut perbezaan ciri yang berbeza. Okey, contohnya tadi ciri yang sama satu kumpulan kan. Kita ciri yang berbeza tu maksudnya dalam setiap kumpulan tu dia ada ciri yang berbeza. Okey, salah. Sorry, cikgu silap sikit tu. Baik, jadi kita membuat kumpulan sebenarnya. Kita buat kumpulan mengikut ciri-ciri tertentu. Kita asingkan, jadikan dia kumpulan-kumpulan kecil. Daripada satu benda yang banyak tadi, satu kumpulan yang besar, kita kecil-kecilkan dia mengikut ciri yang sama. Contohnya, tadi warna, kita kumpulkan ke warna merah, warna biru. Dia tak boleh lah buat yang ni warna merah, yang ni bentuk bulat. Tu dah ciri dia tak sama kan. Dia ciri maksudnya kalau kita kata warna, semua kena ikut warna. Ni warna merah, ni warna biru, ni warna kuning. Dia tak boleh lah. Ni kumpulan ni warna merah, kumpulan ni bentuk bulat pula. Macam mana kan? Saat lagi hak warna merah pun ada bentuk bulat. Macam mana nak asingkan? Okey. Okey. Faham no? Baik. Kemahiran yang ketiga ialah kemahiran mengukur menggunakan nombor. Mengukur dan menggunakan nombor ini adalah kita mengukur spesimen. Maksudnya kita mengukur spesimen menggunakan alat pengukur yang piawai dan teknik yang betul. Contohnya piawai ni maksudnya yang diiktiraf lah kan. Kita nak mengukur, contohnya nak mengukur panjang meja. Kita kena gunakan alat yang betul, alat yang piawai, iaitu pembaris. Tak boleh lah ambil pensel kan. Kita ambil pensel, ukur panjang meja. Itu 5 batang pensel. Ataupun kita ambil pensel, ukur, lepas tu 5 meter. Kita bagi jawapan pun tak betul lah. Ukur dengan benda lain, jawab dengan benda lain. Okey, jadi mengukur dan menggunakan nombor maksudnya kita mengukur dengan alat yang piawai, alat yang betul. Okey. Kalau nak mengukur panjang, kita ada pembaris, kita ada pita pengukur. Okey. Kalau nak ukur berat, kita kena guna penimbang, iaitu ada spring balance, neraca 3 palang, macam-macam lah alat dia yang akan kita belajar nanti. Okey. Kemudian masanya dah belajar kan, darjah 4 dah belajar, masa darjah 3. Okey. Dan bila dah ukur, kita akan dapat dia punya ukuran dia. Ukuran itu adalah menggunakan nombor. Sebab tu dia mengukur menggunakan nombor. Jadi kita ukuran tadi kita rekod, kita catatkan. Barulah jadi mengukur menggunakan nombor. Bukan ukur saja, lepas tu tak tahu berapa dia punya ukuran. Okey, kita kena catatkan. Kita kena rekodkan. Meja ni panjang dia 1 meter setengah ataupun 2 meter kita katakan. Kalau meja murid mungkin 1 meter. So kita catatkan dia 1 meter. Lebar pula berapa? Okey, tinggi. Okey, itu mengukur menggunakan nombor. Dan kemahiran yang keempat ialah kemahiran membuat inferen. Apa dia inferen ni? Membuat inferen macam buat kek pula tu. Ada buat-buat pula. Baik. Inferen maksudnya kita boleh terjemahkannya sebagai sebab. Iaitu kita menyatakan sebab bagi sesuatu keadaan atau gerak balas. Menyatakan sebab. Macam mana ni? Dia dah makin susah sikit kan. Tadi hak mula tadi senang. Susah sikit. Hak ni susah banyak sikit. Lepas banyak ada sikit pula.
Baik. Kita menyatakan sebab bila kita melihat sesuatu, uh, kita kita perhatikan sesuatu ataupun kita nak buat sesuatu, mestilah mempunyai sebab. Kita tak buatnya saja-saja, kan? Dalam sains ni dia kena ada sebab. Bila kita buat sesuatu tu, kita jalankan aktiviti amali, dia mesti ada sebab. Sebab apa kita buat macam tu? Ataupun sebab apa dia jadi macam tu? Kan? Contoh kalau awak pernah melihat orang buat kek, kan? Orang buat kek, dia adun tepung tu, dia uli, kemudian dimasukkan dalam bekas, kemudian dibakar. Masa dalam bekas tu kita tengok dia sama je dengan bekas tu ataupun lebih kecil, kan? Dia kecil. Tapi setelah dibakar, kek tadi jadi besar. So, kenapa dia jadi besar? Ni yang kita nak nyatakan sebab kita nak buat inference. Pasal apa kek tu jadi besar? Bila kita boleh nyatakan sebab apa dia jadi besar tu, maksudnya kita telah membuat inference. Kan? Kita dah buat inference. Contohnya lah, kan, kenapa kek tu besar? Kerana yeast bernafas. Okay? Dia tajuk berkaitan dengan mikroorganisme. Darjah 4 tak belajar lagi, tapi tak apalah. Itu sebagai contoh sahaja. Okay? So, bila membuat inference ni maksudnya kita bagi sebab. Pasal apa dia jadi macam tu? Ataupun pasal apa kita buat macam tu? Okey. Untuk memahami kemahiran proses sains ini dengan lebih jelas, mari kita lihat buku teks darjah 4. Okay, untuk murid darjah 4, dia boleh tengok buku teks muka surat 2. Okay, muka surat 2. Di muka surat 2 ni ada kartun lah, kan, kita kata kartun yang berlatar belakangkan satu situasi. Okey, apa situasinya? Kita tengok kat sini. Kita tengok dialog yang pertama. Mereka berada di satu tempat yang kalau kita tengok kat belakang tu banyak sampah. Okey, kemudian kita tengok kat situ dialognya. Budak perempuan ni cakap, sudah lama saya perhatikan sampah sarap di sini. Semakin hari semakin banyak. Okey, di sini ada dalam dialog ni ada satu kemahiran proses sains yang dia gunakan, iaitu kemahiran memerhati. Okey, kita tengok dia kata apa? Sudah lama saya perhatikan. Dia perhati, dia memerhati sampah sarap di sini. Semakin hari semakin banyak. Itulah yang dia nampak. Bila kita buat pemerhatian, kita mendapat satu maklumat. Okey, bukan tengok saja, tak tahu apa. Tengok je. Sampah, tengok sampah, nampak sampah. Itu bukan pemerhatian dalam sains. Dalam sains kita memerhati dan kita mendapat satu maklumat yang berguna lah yang kita nak tahu. Okey. Jadi dalam pemerhatian gadis ini, dia nampak sampah tu semakin hari semakin banyak. Maksudnya sampah makin bertambah. Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, kan? Iaitu dia memerhati menggunakan deria lihat. Kemudian budak lelaki ni pula, kawan dia kata bau pun tidak menyenangkan. Di sini satu, dia menggunakan deria yang kedua dalam pemerhatian ini, iaitu menggunakan deria bau. Okey, sampah-sampah itu menghasilkan bau yang tidak menyenangkan. Tengok,
So, di sini dah ada satu kemahiran kemahiran proses sains yang mereka gunakan. Okey. Satu kemahiran tapi dia menggunakan dua deria. Okey. Deria lihat dan deria bau. Kemudian setelah melihat keadaan macam tu, mereka pun berbincanglah cara untuk melupuskan sampah tersebut. Cara mana nak bersihkan tempat tu. Okey. Baik. Kita tengok sambungan dia pula. Apakah yang kita boleh buat dengan sampah sarap ini? Mai seorang lagi pula kawan ni pun. Kan? Dia tanya, apakah yang kita boleh buat dengan sampah ni? Kita nak buat apa sampah ni? Macam mana kita nak bersihkan tempat ni? Okey, jadi gadis tadi, budak perempuan tadi, dia cadangkan, bagaimana kalau kita semula sampah sarap ini? Ni masuk dalam tajuk bahan buangan. Nanti kita akan belajar lah semua ni kan. Okey, jadi dia kata kita boleh cadangkan, kita boleh kitar semula. Ada sampah yang boleh dikitar semula. Kalau kita tengok kat situ ada tin, botol kan. Ni jenis-jenis yang boleh dikitar semula. So, dia cadangkan untuk kitar semula. Okey, kemudian kawan dia tadi, dia tak abang pula nama apa noh. Okey, dia kata bagus cadangan tu. Tapi kita kena asingkan sampah sarap ini dahulu mengikut jenisnya. Baik, so kat sini dia mencadangkan untuk melakukan ataupun menjalankan membuat satu lagi kemahiran proses sains, iaitu mengasingkan sampah sarap ini mengikut jenis. So, mengasingkan maksudnya kita mengelas. Okay, kita membuat pengkelasan, kita membuat kumpulan, asingkan mengikut jenis. Okay, ada yang jenis kat bawah tu dia sambung, dia kata saya kumpulkan barang-barang kertas. Ada yang sampah yang daripada kertas, so dia buat satu kumpulan, satu tempat. Kemudian kawan dia kata saya kumpulkan barang-barang kaca. Kaca yang kumpulan yang kedua, kemudian kumpulan yang ketiga, kawan dia kat sebelah kata saya kumpulkan barang-barang logam seperti tin minuman. Okey. Dan yang keempat, kumpulan yang keempat tu, kawan dia lagi seorang pula kata botol-botol plastik boleh berikan kepada saya. Maksudnya dia nak kumpulkan botol plastik. So botol ada yang kaca, ada yang plastik. So kat sini kita nampak, kita boleh tahu sampah-sampah tadi telah diasingkan kepada 4 kumpulan, iaitu kumpulan kertas, kumpulan kaca, tin dan plastik. Diasingkan 4 kumpulan. Okey. Dan sebab apa? Sebab kalau kita nak kitar semula, memang kita kena asingkan. Kertas akan dikitar semula dengan cara kertas lah kan. Cara botol, tin dan kaca. Dia asing-asing. Tak bolehlah campur. Kan? Nanti kalau campur, kita buat benda baru, dia jadi bercampur pula. Ada botol sekerat plastik, sekerat kertas kan. Macam mana jadi? Okey. So, kat sini ada kemahiran proses sains mengelas. Okey, kita sambung lagi. Baik. Lepas dah asingkan, dah kumpul ikut jenis dia, kemudian mereka hantar ke pusat. Ni kat sekolah kita ada ni. Kan, green apa? Lupa dah cikgu pun. Kita timbang tin aluminium ini dahulu sebelum dijual. Maksudnya bila nak kumpulkan untuk dijual tu,
kena timbang dulu. Nak jual kena timbang lah kan, berapa berat dia, dan nak tentukan harga. So setiap kumpulan tadi, setiap jenis bahan buangan tadi akan ditimbang. Okey, kita timbang tin aluminium ini dahulu sebelum dijual. Kemudian ada pula kat sebelah tu, yang ni satu lagi okey, sorry, yang mula tadi kita timbang. Di sini ada satu kemahiran proses sains, iaitu mengukur dan menggunakan nombor. Okey, mengukur dan menggunakan nombor. Iaitu dia mengukur dengan penimbang, dia timbang berapakah berat, berapa jisim tin aluminium atau kertas, botol dan plastik tadi. Kemudian dia rekodkan. Dia rekod berapa berat, kemudian dia kira lah berapa harga barang tersebut kan. Jadi bila dah direkod, dia menggunakan nombor. Kemudian kat sebelah ni ada satu lagi kemahiran proses sains yang kita tak bincangkan tadi, iaitu kita tengok apa dia kata. Saya ramalkan kita akan memperoleh RM8 hasil jualan tin aluminium sahaja. Ramalkan. Saya ramalkan. Maksudnya, dia membuat ramalan. Ramalan adalah kemahiran proses sains. Ataupun KPS. Kemahiran proses sains ni kita pendekkan, kita panggil KPS. So, ramalan pun merupakan salah satu kemahiran proses sains. So, tadi kita tak bincangkan, cikgu senang rekat 4 sahaja. So, awak boleh tambah lagi satu dalam nota awak, iaitu ramalan. Ramalan ni kita ramal lah. Kita cuba teka berdasarkan kepada pengalaman kita kan, pengetahuan kita. Lalunya kalau banyak ni, contohnya tin tadi, banyak ni, bolehlah dapat RM8 dia tahu kan. Tapi adakah dia akan dapat RM8? Itu belum tentu. Ramalan ni tak semestinya tepat. Kadang-kadang dia lari sikit, kadang-kadang dia lari banyak. Okey. So kita tengok pula jawapan dia. Tin aluminium ini kami beli dengan harga RM4 sekilogram. Dia tak abang juga harga berapa dia pun dapat kan. Berapa dia punya berat dia tak abang. Jadi kita pun tak tahulah adakah ramalan dia tu betul ataupun salah. Cuma dia bagi harga tin aluminium ni kami beli dengan harga RM4. Orang yang nak beli tin aluminium tu kata dia akan beli dengan harga RM4 sekilogram. Jadi kalau ikutkan ramalan ni, mereka kena ada 2 kilo lah kan, 2 kilogram untuk dapat RM8. Tapi dalam dialog ni tak dinyatakan pun berat dia, so kita pun tak tahulah tepat ke tak tepat. Tak kisah yang tu, tapi yang penting kita membuat ramalan itu. Okay, membuat ramalan tu adalah satu proses, kemahiran proses sains. Kalau orang yang pandai, yang dah mahir dengan membuat ramalan ni, ataupun dalam bidang yang memang dia mahir, dia akan membuat ramalan yang hampir-hampir tepat lah. Kalau orang yang ataupun kita tak biasa dengan keadaan tu, so ramalan kita tu mungkin jauh daripada jawapan sebenar. Tapi itu tidak menjadi kesalahan. Dia bukan salah kalau kita buat ramalan yang salah. Kan? Baik. Kita tengok seterusnya. Okey. So kat sini kita tengok dia kata Siva, mengapakah kita perlu tanam semua sisa makanan ini? Kemudian Siva pula kata, ni baru keluar nama lah. Tadi tak ada nama, tak tahu nama apa. Okey, Siva kata supaya sisa makanan ini dapat mereput di dalam tanah. Ini bagi sampah yang jenis sisa makanan. Dia tak boleh dikitar semula.
ada ke beka orang buang tu kita nak kita semula boleh tak? Tak boleh lah kan, takkan kita nak kita semula, siapa nak makan kan. Baik, jadi caranya yang dicadangkan oleh Siva ni ialah tanam dalam tanah, korek lubang, bor dalam tanah, tutup balik. Okey, so dia kata dia beri alasan, dia bagi alasan supaya sisa makanan ini dapat mereput dalam tanah. Itu alasan Siva. So perempuan tadi pula kata, betul alasan kamu tu, baunya pun akan hilang selepas ditanam. Jadi kat sini satu lagi kemahiran proses sains yang mereka gunakan ialah memberi alasan, iaitu membuat inferen, kemahiran membuat inferen. Mereka bagi alasan kenapa mereka tanam sampah sisa makanan tadi dalam lubang, dalam tanah. Okay, dia korek lubang, dia kambuh kat dalam tu. Okay, alasan dia supaya sisa makanan ini dapat mereput dalam tanah. Okay, makanan bila kita ataupun jenis sisa makanan ni kalau kita tanam dalam tanah, dia mikroorganisme dalam tanah akan menguraikan makanan ni, menjadikan makanan ni dia reput dan hilang. Kita tanam dalam seminggu, 2 minggu ikut jenis makanan. Lepas tu kalau kita korek balik, tak ada dah. Dia dah jadi, kita tengok dia sama lah dengan tanah. Okey. Baik, jadi dia memberi alasan. So, bila bagi alasan, itulah membuat inferen. Senang ya sebenarnya kemahiran proses sains ini kita buat, kita lakukan setiap hampir setiap hari lah kan. Bila kita buat aktiviti, kita buat sesuatu benda, kita akan menggunakan kemahiran proses sains ini. Cuma kita tak tahu, kita tak sedar bahawa kita menggunakan kemahiran proses sains. Yang ni yang kita nak kena belajar, kita nak kena faham supaya kita boleh kesan, kita boleh tahu di mana ataupun waktu bila yang kita gunakan kemahiran proses sains. Dan bila kita buat aktiviti amali, kita nak kenal pasti kemahiran proses sains yang kita gunakan. Okey. Okey. Akhirnya kita berjaya membersihkan kawasan ini. Dia kata, okey, kalau kita tengok kawasan tu pun dah dibersihkan, dah tak ada sampah dah bersih. Okey. So, 4 kemahiran proses sains tambah 1 kemahiran proses sains yang kita jumpa kat dalam apa nama kita panggil diagram kartun ni kan. So cikgu harap awak faham dan boleh menjelaskan, menerangkan ataupun mengenal pasti sekurang-kurangnya kemahiran proses sains yang digunakan dalam kita melakukan amali sains. Okey. Okey, untuk itu hingga kita jumpa lagi minggu depan. Okey, stay safe, stay home. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.